Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak belajar satu kata-kata hikmah yang berkaitan dengan musibah. Musibah dalam bahasa Melayu juga kita sebut musibah. Sebenarnya perkataan ini diambil daripada bahasa Arab. Musibah. Musibah ni bermaksud bencana, bermaksud kemalangan. Ujian juga boleh digunakan kataan musibah. Kata-kata hikmah ini berbunyi, kullu syai'in yabda'u saghiran thumma yakbur illa al-musibah fa innaha tabda'u kabiratan thumma tasghur. Saya ulang. Kullu syai'in yabda'u saghiran thumma yakbur illa al-musibah fa innaha tabda'u kabiratan thumma tasghur. Jadi kata-kata hikmah ini bermaksud seperti di bawah. Secara ringkasnya, setiap sesuatu mulanya kecil, kemudian membesar, melainkan musibah. Musibah ni ia bermula dengan besar, kemudian mengecil. Kita tengok makna perkataan demi perkataan. Yang pertama, kullu syai'in. Kullu syai'in ni bermaksud setiap sesuatu. Kullu tu bermaksud setiap. Syai'in tu sesuatu. Kullu setiap. Kalau kullun juga setiap. Kita baca kullun fi falakin yasbahun. Kullun tu setiap. Yabda'u bermaksud bermula. Cuma di sini diterjemah dengan mulanya sebab kita nak bagi sedap ayat tu. Okay, yabda'u bermaksud bermula. Saghiran. Saghir ni kecil. Cuma mungkin anda bertanya kenapa dibaca saghiran. Kebiasaan kita baca saghirun. Kita akan belajar nanti kalau sesuatu perkataan tu diterjemahkan yang mana membawa maksud secara kebiasaan, yang secara tu akan ada tanwin fathatin di belakang dia. Kita belum belajar, cuma ini sebagai mukadimah kepada tajuk hadapan. Summa, okay. Summa bermaksud kemudian. Yakbur, membesar. Jadi setiap sesuatu ni mula-mula kecil, kemudian dia membesar. Contoh macam seorang baby, manusia mula kecil makin besar. Jadi kita tanam pokok tu mengecil makin besar. Kita ada simpanan duit, mula-mula kita simpan sikit, kemudian akan bertambah. Jadi setiap perkara ni dia kecil kemudian dia besar. Illa al-musibah, melainkan musibah. Illa ni melainkan, musibah adalah musibah. Fa'innaha ni di sini saya tidak terjemahkan. Ini juga adalah salah satu bentuk terjemahan. Bila kita nak terjemah ke bahasa Melayu, kadang-kadang perkataan tu macam tak cantik diterjemahkan, jadi kita tak terjemahkan. Kalau ikut makna fa'innaha ni bermaksud fa ni maka, fa'innaha maka sesungguhnya, inna ni sesungguh, ha ni nya, maka sesungguhnya. Cuma di sini kita tidak terjemahkan. Tabda'u ia bermula. Kabiran, dengan besar. Summa kemudian tasghur, mengecil. Okey, setiap satu benda tu dia kecil dulu kemudian dia besar. Kecuali musibah. Musibah ni dia besar kemudian dia kecil. Okey, contoh katakanlah macam kemalangan kereta lah kan. Orang yang cuma ada satu kereta je, bila aksiden kemalangan kereta, masuk workshop, masuk bengkel, jadi susahlah pergerakan kita tu. Nak pergi ke mana-mana pun kena naik teksi, kena naik bas. Mula-mula senang. Mungkin kita aksiden tu kita cedera, luka, nak mandi pun kena air pedih kan. Ada yang patah kaki. Mula
semua benda ni dia kecil melainkan besar, melainkan yang besar ni musibah ya. Musibah ni kita sakit, accident kan. Tetapi sakit itu makin hari makin sembuh, maka dia mengecil. Jadi setiap perkara ni dia kecil, kemudian dia besar, melainkan musibah saja. Musibah ni dia mula dengan besar, kemudian dia mengecil. Jadi bila kita ada musibah ni, kita tak perlu sedih sangat, sebab bila kita kena musibah, esok hari dan hari seterusnya, masalah itu makin ringan dan makin ringan. Kita nak tumpukan satu perkataan, iaitu perkataan yabda'u kan. Yabda'u ni bermaksud bermula. Jadi perkataan ni yang kita nak belajar sekarang ni. Saya berikan contoh ayat. Yabda'u hadzal majlisu mubakkiran. Yabda'u hadzal majlisu mubakkiran. Bermaksud majlis ini, okey, maaf ni salah tulisan ni. Majlis ini, sebab hadza ni bermaksud ini. Majlis ini bermula awal. Kan? Mubakkiran ni maksudnya awal. Jadi yabda'u bermaksud bermula. Majlis lah. Majlis, bahasa Arab pun disebut majlis juga. Okay. Dalam dialog mungkin orang tanya, mata yabda'u hadzal majlis, dan bila bermulanya majlis itu. Jadi bila kita nak buat ayat, nak tanya bila bermula, mata ni bermaksud bila ataupun bilakah. Yabda'u bermula, hadzal majlisu. Mungkin anda bertanya, boleh tak kita nak buat mata hadzal majlisu yabda'u? Pun boleh. Cuma kebiasaan orang Arab, bila dia bercakap, dia akan letakkan kata kerja di hadapan. Okey, mata yabda'u hadzal majlisu? Jawapan dia, yabda'u hadzal majlisu fi sa'ati tsaminati sabahan. Yabda'u bermula, hadza ini, hadzal majlis ini, fi sa'ah, fi ni pada, as-sa'ah pukul, pukul bermaksud jam, as-saminah 8, sabahan 8 pagi. Ini tentang jam juga kita akan belajar nanti. Seterusnya kita nak perhatikan kenapa di sini kita sebut yabda'u dan di sini disebut tabda'u. Sedangkan yabda'u bermaksud bermula, tabda'u juga bermula. Jadi saya berikan contoh dua ayat di sini. Kedua-dua ayat ni memberikan maksud majlis itu bermula, majlis ini bermula sekarang. Okey. Yabda'u bermula. Hadza ini al-majlis, majlis, al-an sekarang. Kalau ayat yang di bawah ni, tabda'u bermula. Hadhihi juga ini, jilsatu juga bermaksud majlis. Majlis pun majlis, jilsah juga bermaksud majlis. Majlis, program. Bahasa Arab ni dia banyak perkataan. Al-an. Jadi kedua-dua ayat ini bermaksud majlis ini bermula sekarang. Mungkinlah kita SMS, kita WhatsApp kawan kita beritahu, majlis mula sekarang ni. Pertama saya nak maklumkan, kalau kita nak letak yabda'u ataupun tabda'u di tengah pun boleh. Kita nak sebut hadzal majlisu yabda'u al-an juga boleh, kan? Hadhil jilsatu tabda'u al-an pun boleh. Cuma mungkin anda bertanya, kenapa di sini yabda'u, di sini tabda'u? Dalam bahasa Arab ni kan kita belajar ada muzakkar dan ada muannas. Muzakkar itu biasanya untuk lelaki, muannas untuk perempuan. Jadi yang menunjukkan perempuan biasanya ada ta di belakang. Ta ni disebut ta marbutah. Ta marbutah. Contoh ustazah, ada ta. Orang perempuan yang nama Faridah, ada ta di belakang dia. Salihah, perempuan yang baik, ada ta. Jadi bila ada ta begini, ta marbutah ini menunjukkan
keperempuanan muannas. Jadi kalau untuk muannas, kalau untuk fa'il, dan ini adalah fa'il mudhari', anda pun mungkin dah kenal pasti fa'il mudhari', tak apa, sekejap saya akan huraikan lagi. Kita akan gunakan ta ni. Tetapi kalau yang bukan muannas, maksudnya muzakkar, kita guna yang original. Okey. Yabda'u untuk majlis, tabda'u untuk jilsah. Kalau kita tengok semula slide tadi, macam yabda'u ni dia refer kepada syai'in, sesuatu, ini muzakkar. Tabda'u ni dia merujuk kepada musibah. Musibah ni kan ada ta, dia adalah muannas. Okey, sebab tu yabda'u majlis, tabda'u jilsah. Kalau kita buka kamus, kita nak cari perkataan mula, kamus yang baik sekurang-kurangnya dia akan memberikan dua perkataan, iaitu bada'a, yabda'u. Ni kedua-dua perkataan bermaksud mula ataupun bermula. Nak terjemah bermula pun boleh, bermula pun boleh. Bada'a yang awal yang 3 huruf, ini dinamakan fi'il madhi. Kita dah belajar fi'il madhi adalah yang menunjukkan masa lepas, past tense. Kalau yabda'u ini fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang menunjukkan selain masa lepas. Maksudnya masa sekarang, masa akan datang. Kalau dalam bahasa Inggeris, fi'il mudhari' ini selain past tense. Maksudnya present tense, future tense, continuous tense, perfect tense adalah yabda'u. Baik. Kita baca semula. Kullu syai'in yabda'u saghiran thumma yakbur illa al-musibah fa innaha tabda'u kabiratan thumma tasghur. Jadi setiap satu perkara tu dia mula-mula dia kecil kemudian dia besar. Macam kita besarkan anak, mula kecil besar. Kita tanam pokok daripada kecil dia bertunas besar. Setiap perkara macam tu, melainkan musibah ya. Musibah ni dia terus besar kemudian dia akan mengecil. Jadi bila kita ditimpa musibah, kita tak perlu risau, kita bersabar, dan makin hari masalah itu dapat diatasi dengan pertolongan Allah. Jadi saya sarankan kepada anda untuk hafal kata-kata ini, sangat bagus. Ini kata-kata hikmah yang mungkin kita boleh guna bagi yang mengajar. Selipkan kata-kata hikmah dalam pengajaran kita. Yang tak mengajar pun kadang-kadang kita bersembang, biasanya kita cakap Melayu je. Bila kita selitkan kata-kata hikmah ni, lebih berisi perbualan kita.